Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi borang aduan untuk pencarum menuntut pengeluaran kedai BSP 2.0 telah pun dibuka sekitar jam 5.30 petang hari ini. Okey, jadi anda sudah boleh mula mengakses laman web yang mana borang ini disediakan link dia ataupun laman web tersebut di dalam laman web, di dalam Facebook PGIR, Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Begitu juga dengan di dalam Facebook Saudara Azmi Bugis. Dalam dua page ini saja yang ada link, dan insyaAllah di bahagian komen juga saya akan tinggalkanlah link kepada anda yang mungkin nak lebih mudah. Jadi saya tinggalkan di ruangan komen dalam video ini link untuk pergi kepada borang aduan tersebut. Okey, siapa yang perlu isi borang ini? Borang ini hanya perlu diisi bagi mereka yang pertamanya yang belum pernah mengisi lagi borang aduan sebelum ini. Yang sebelum ini tak tahu, yang sebelum ini takut, yang sebelum ini tak mau isi, lepas tu U-turn dan sebagainya. Jadi inilah peluang untuk anda mengisi semula borang ini. Dan jika ada sebarang perbezaan pendapat, pertikaian ataupun sebarang isu dalam minda anda, kami di PGIR telah pun menerangkan banyak kali, telah pun menerangkan beratus kali, beribu kali bahawa ini bukanlah untuk menjual data anda, kami ini bukanlah scammer dan juga sebagainya, tetapi kita perlu mengemukakan bukti yang sahih daripada pencarum bahawa pencarum menuntut pengeluaran kedai BSP 2.0 untuk kita bagi maklumat-maklumat ini kepada sama ada Dewan Rakyat, Dewan Negara ataupun kepada menteri dan juga sebagainya. Okey, jadi kalau anda rasa tidak yakin atau was-was, jangan fikir dah, tak perlu isi pun tak apa. Kita nak hanya orang yang bersama dengan kita sahaja dan juga mereka yang yakin. Okey, kemudian banyak isu lah, terutama sekali bagi baru-baru ini, persoalan suami ataupun isteri yang mana yang salah seorang saja dah isi sebelum ni, seorang lagi tak isi, dan sekarang ni nak isi tapi hanya ada satu email sahaja. Satu email boleh digunakan untuk isi bagi seorang pencarum. Email, nombor KWSP, nombor kad pengenalan, nombor plate kereta, nombor plate motor ni adalah unik. Satu nombor plate kereta, satu tu saja ada dalam Malaysia. Nombor IC kita, seorang kita je ada dalam Malaysia. Nombor ahli KWSP kita seorang je dalam Malaysia. Untuk isi borang aduan ni sama juga, satu email kita seorang je yang boleh. Jadi nak tak nak anda terpaksa buat satu email yang baru, gunakan Google lebih mudah, Gmail, buat email baru di Gmail, kemudian daftar untuk pasangan anda. Isi borang aduan ni untuk pasangan anda, siapa-siapa yang masih lagi belum mengisikan lah. Okey, persoalan yang berikutnya adalah berkenaan dengan yang dah isi, kemudian nak tahu macam mana dah dapat pengisian tu dah berjaya ataupun tak. Yang pertama sekali adalah apabila kita tekan butang hantar ataupun butang submit, dia akan keluar submitted, thank you for your response. Maksudnya telah pun dihantar, terima kasih di atas respon anda. Ini sudah cukup menyatakan bahawa permohonan kita itu telah pun dihantar dan telah pun diterima oleh pihak PGIR. Cuma tunggu masa untuk proses keluar dalam bentuk kertas sahaja. Okey, kemudian dalam kali ini pula ada kita tambah baik sikit cadangan daripada Saja Sembang Amri Fahizwan, yang mana beliau kata kalau boleh kita masukkan, orang kata bagi notifikasi email. Jadi kita pun masukkan dalam tu sebab kita rasa cadangan ini cadangan yang baik. Jadi mereka yang mengisikan borang 2.0 ini, selepas anda dah submit, anda akan menerima notifikasi daripada Google bahawa anda telah pun menghantar borang aduan anda itu kepada pihak PGIR. Timbul pula persoalan yang saya baru lihat tadi daripada saudara Abang Azmi Bugis, yang dia dah hantar tapi dia tak terima pun email daripada Google. Okey, kita perlu ingat, respon email daripada Google ni, dia bukannya, kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang dia lambat, bergantung pada server. Sebab
kita tak boleh ingat yang bukan kita seorang saja yang isi borang, dan borang di Google ni bukan borang untuk ada KBSP saja, banyak borang. Kalau kita pernah tengok macam baru-baru ini anak yang mempunyai anak-anak bersekolah, saya sendiri perlu isi borang berkenaan dengan penggunaan telefon bimbit di sekolah, itu daripada Google Form juga. Jadi banyak borang, itu di Malaysia saja, macam mana pula dengan di negara-negara lain dan juga institusi-institusi lain. Banyak yang menggunakan khidmat Google Form ini kerana ianya adalah khidmat percuma yang selamat. Jadi sudah tentulah untuk mendapatkan maklum balas ataupun respon daripada Google ini, sudah tentulah dia akan mengambil masa. Dan Google Form ni apabila kita dah hantar dan maklum balas tu, dia akan masuk dalam email kita balik di Google, jadi dia tak akan masuk dalam spam. Sebab Google hantar kepada Google, Google akan hantar balik, dia akan masuk dalam email kita di bahagian inbox tu saja. Jadi tak payah nak check bahagian spam pun tak apa, sebab email daripada Google dia bukan spam. Saya sendiri bukan penipu, jadi saya takkan tipu diri saya sendiri. Dia lebih kurang macam tu. Jadi kalau tak dapat pun mungkin ada masalah server dan sebagainya. Cuma once submitted, sekali dah hantar, dah keluar thanks for your response, dah memadai sebenarnya. Jadi tak perlu bimbang, tak perlu risau. Okey, kemudian saya nak ulas sedikit berkenaan dengan borang ini. Apa yang ada dalam borang ini yang anda perlu isikan. Okey, yang pertama adalah anda perlu isikan, saya seperti ini, dia punya terma dan syarat lah. Bersetuju, kita perlu memberikan persetujuan dengan rela hati untuk memberikan semua maklumat seperti di bawah kepada pertubuhan ini untuk tuntutan KWSP 2.0 sahaja dan bukan atas apa-apa tujuan komersial. Ada dinyatakan di sini, boleh tengok form tu. Kita perlu isikan nama, kita perlu isikan kad pengenalan, kemudian sekarang kita perlu pilih negeri kita pada mana. Senang, kita dah simplify. Hari tu kita minta alamat, tapi sekarang kita nak negeri saja dah mencukupi. Kemudian nombor ahli KWSP, itu kita perlu isikan sebab nak tunjuk bukti. Kalau tak, nanti kalau kita tak isikan nombor ahli ni, macam mana kita nak hantar kepada menteri? Sebab kita hantar nama Firdaus bin Selamat tapi tak ada nombor bercarum. Kalau dilakukan semakan, dia orang nak berdasarkan maklumat apa? Jadi susahlah. Dia mungkin boleh kata, oh PJR ni main create saja, main reka cipta saja nama-nama ni. Ni adalah bukan nama yang sebenar. Sebab tu kita perlukan maklumat nombor ahli KWSP. Yang kemudian nombor telefon bimbit, email. Okey, email yang di sini ni kita boleh guna email yang samalah 3-4 kali pun tak ada masalah. Tetapi email untuk kita masuk kepada borang ini, itu yang unik. Itu yang satu orang satu email. Tapi yang di bawah nombor handphone ni untuk email maklum balas dan sebagainya, ini adalah untuk email maklum balas dan sebagainya. Ini kita boleh guna. Kalau kata dalam rumah tu ada 5 orang nak tuntut KWSP, kita nak bawa email yang sama pun tidak ada sebarang masalah. Kemudian status perkahwinan, bujang, berkahwin, ibu tunggal dan sebagainya. Ini penting untuk data kita. Kemudian pekerjaan, umur dan juga last sekali adalah sebab memerlukan pengeluaran KWSP. Terpulang kepada kita apa kita rasa sebab kita memerlukan, sama ada kita ini kehilangan pekerjaan ataupun salah seorang daripada pasangan kita kehilangan pekerjaan, kita mengalami pengurangan pendapatan, gaji kita dikurangkan 50%, dikurangkan 70%, ada yang nak gunakan untuk selesaikan hutang dan sebagainya. Kita perlu kumpul perkara-perkara ini untuk kita dapatkan maklumat yang lebih lengkap. Kemudian kita tekan saja butang submit dan dia akan tulis thank you for your response. Dah cukup memadai. Boleh buat semakan di dalam email anda untuk melihat notifikasi daripada Google itu sendiri. Kalau tak dapat, tunggu sahaja. Jadi saya berharaplah bagi mereka yang masih lagi belum menyisikan borang ini, gunakan peluang yang ada masa 10 hari yang diberikan untuk mengisi borang ini. Kita takkan buka lebih daripada itu. Kalau nak dipendekkan pun wallahualam, mungkin kita akan tengok pada sambutan. Dan jika kalau kata dah sampai satu tempoh masa mungkin dah borang itu dah tak bergerak, tak ada orang nak isi dan sebagainya, mungkin kita boleh tutup. Sebab kita pun ada banyak benda lagi yang kita nak buat. Kita nak sediakan borang itu dalam bentuk kertas, nak disediakan data dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh pendekkan, mungkin kita akan pendekkan. Tak mustahil. Ini bergantung kepada AJK tertinggi PJR. Kita akan tengok keadaan dari semasa ke semasa. Tapi jangan lupa, jangan ada ragu-ragu, jangan ada syakwa sangka terhadap perkara ini. Kita bukanlah skamer. Maklumat yang diminta ni juga adalah maklumat yang sangat sedikit sahaja, tak boleh nak disalahgunakan pun. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini.
Bagi mereka yang mempunyai sebarang saja persoalan, masalah dan sebagainya, saya nak anda nyatakan permasalahan anda di ruangan YouTube saya, supaya saya boleh respon. InsyaAllah tengok esok pula macam mana supaya saya boleh respon apa yang saya boleh bantu anda untuk selesaikan berkenaan dengan segala persoalan-persoalan anda. Jadi itu saja untuk pada saya hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.